Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Online ada tak tengok Ada tak? Boleh dengar suara online tak? Baru boleh tadi. Azam ayat tu. Pak Mak lagi kot. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Qawluhu wa huwa nafdhu yadil qalbi, iaitu merenjiskan tangan hati. Renjis makna kita buangkan. Buangkan tangan, macam awak ambil wuduk, nafdhu, dia renjiskan, retak, saya kata retak, merenjihkan, menghilangkan oleh tangan hati. Syubbiha, ditashbihkan al-qalbu bi syakhsin, dengan manusia, orang yang lahu yadun. Itu. Bi syakhsin lahu yadun, dengan manusia yang mempunyai tangan. Itu tashbih itu isti'aratan bil kinayah. Dia dikira isti'arah dengan cara kinayah. Kita buat perumpamaan. Wal yadu, dan iaitu takhyil. Di situ berlaku takhyil. Takhyil makna benda yang asal tidak ada tangan. Jadi kita sifatkan dia dengan tangan. Itu bentuk daripada bentuk isti'arah takhyiliyah lah tu. Dalam bab balaghah dia ada. Takhyil berlaku, kita panggil kita mengkhayalkan tangan. Kerana hati, mana ada tangan hati. Habis. Wan nafdu, dan bermula nafdu ialah tarshihun, makna tarshih, kita renjihkan, letakkan, renjis. Ni mana nak syarah tepi tadi. Wa minha al-faqru wa nafdu yadil qalbi minad dunya. Wa qawluhu hirsan, kerana hirsan, orang yang loba. Wa iktharan, dan kerana nak memperbanyakkan. Kedua-dua hirsan wa iktharan tu mansubani, keduanya mansub. Ala tamyizin, mansub kerana dia jadi tamyiz. Ai min jihatil hirsi, iaitu dari aspek loba ala dunia, bersungguh di atas dunia. Wal ikthari minha, dan membanyakkan daripada dunia. Wathani, athani al-iksar tu lazimun lil awal, dia melazim yang pertama. Bila orang tu loba dan ingin kepada dunia, lazim dia akan memperbanyakkanlah. Jadi iksar tu lazim bagi al-hirs, ghaliban, pada ghalibnya. Lianna syakhsa yahrisu, yahrisu tu dah harasa yahrisu, kerana seseorang itu dia akan loba. Seseorang itu dia akan loba terhadap alaiha ala dunia. Yahrisu alaiha ala dunia li ajli an takthura, supaya jadi banyak dunianya itu. Supaya takthura, jadi banyak dunia. Ai ad-dunya, takthura ad-dunya. Bila orang tu loba dia akan cuba memperbanyakkan. Itu maknanya dia berkehendak. Dia loba dengan dunia, lazim dia akan memperbanyakkan. Wa qawluhu wa sukutul lisani, dan diam oleh lidah. Birraf'i, baca dengan rafa'. Sukutu tu, itu atfan ala nafdu, atah di atas nafdu.
Qauluhu madhan wa dhamman, sama ada puji ataupun keji. Dia akan diam sama ada daripada memuji atau mengeji. Puji pun tidak, keji pun tidak. Li'anna madhash syai'i, kerana pujian sesuatu, wa dhammahu, dan kejian kepada sesuatu, yush'iru bitta'alluqi, menunjuk dan mengisyaratkan kepada berta'alluq, tergantung dan berkaitnya dengan perkara itu. Kalau orang tu dapat harta, dia puji atau keji. Pujian pun sebenarnya menunjukkan dia benda tu ada nilai, hati dia tertarik. Kejian pun menunjukkan hati dia nak. Maknanya dari segi puji keji, seakan-akan memberi isyarat bahawa hati dia masih terlekat dan berkait. Kalau dia dapat, dia puji. Kalau tak dapat, dia keji. Jadi puji dan keji itu mengisyaratkan, menunjukkan, yush'iru bitta'alluqi bihi bisyai'. Illa, kecualilah, idza kana madhuha, pujiannya itu, au dhammuha, atau kejiannya, ala wajhi ta'lim, lil ghairi, atas jalan mengajar orang lain. Kalau orang beri, kita terima kasih. Bukan orang beri, senyap je tahu benda. Apa tak orang beri. Biasanya orang beri, orang beri kebaikan, kita pujilah. Ni beri pun senyap. Tapi bila tak beri, dia marah pula. Jadi orang tu bagi tak berterima kasih. Jadi atas jalan mengajarkan kepada orang lain, mensyukuri nikmat, tak ada masalah. Kama waqa'a fil ahadithi, sebagaimana datang pada beberapa hadis, kahadithi, seperti hadis apa? Ni'mal malul salihu lirrajulis salihi, sebaik-baik harta yang baik itu ialah bagi lelaki yang baik. Ni'mal malus salihu lirrajuli as-salihi. Sebaik-baik harta yang elok itu ialah bagi lelaki yang baik, soleh. Yasilu bihi rahiman, yang dapat dia menyambung silaturahim. Wa yasna'u bihi ma'rufan, dia dapat melakukan perkara kebajikan. Nampak tu. Jadi harta ni ada aspek kebaikan dia. Boleh kepada orang baik, itulah sebaik-baiknya. Dia tolong orang, mangsa banjir dia tolong, orang susah dia tolong. Apa tak? Wa minal ma'lumi, daripada perkara yang maklum, annal faqra bil ma'nal madhkur, fakir dengan makna tersebut itu, fakir dengan makna tadi, nafdhu yadil qalbi, itu dakhilun fi zuhdi, kalau ikutnya masuk dalam takrif zuhud juga. Sama kalau ikut sama, tapi berlaku pengulangan dan juga pemanjangan, ulang benda yang makna sama. Lakinnal maqamul itnab, tetapi di sini kedudukannya kedudukan tempat yang wajar dipanjangkan. Itnab dalam balaghah ni takfirul lafzi wa taqlilul ma'na. Tak silap gitulah, takfirul lafzi itu memang lafaz panjang, makna sikit. Makna sikit je guna lafaz yang panjang. Lawang bagi apa nama ni? Dengan ijaz tak? Ijaz. Jadi kedudukan dan konteks ayat ini sesuai untuk kita memanjangkan lafaz, memanjangkan perkataan tu. Terutamanya bab doa dan semuanya. Fala ba'sa bi dzikrihi, maka tak ada masalah kita sebutnya. Wa inistaghna anhu, ataupun wa inistughniya, ada fa'il tidak? Wa inistughniya, kalau walaupun ustughniya anhu, terkaya daripadanya, tak sebut pun tak apa, sebab makna itu dah sebut pada zuhud. Kenapa ditafsirkan fakir dengan makna itu pula, padahal maknanya sama? Habis qauluhu wa minha, dan di antaranya al-itharu ala nafsihi, melebihkan dari dirinya, makna melebihkan orang lain atas dirinya.
ai taqdimu ghairihi, mendahulukan orang lain, alaihi, atasnya, bima la yadhummuhu, bima la yadhummuhu, dengan sesuatu yang tidak mencelakan dia. Kita mendahulukan orang lain atas diri sendiri pada perkara yang tidak dicela. Yang tidak dicela mendahulukan orang lain tu. Nampak tak? Ya, ada gak benda yang mana kita tidak disuruh untuk dahulukan orang lain. Kita kena dahulukan diri sendiri. Jadi antara sifat yang terpuji, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Disuruh kita mendahulukan orang lain atas diri sendiri. Kalau makan tu beri orang dulu. Huluk ke orang dulu. Nampak tak? Ni makan-makan tu puak dulu dia. Pilih buat dia dulu. Kalau ayam tu hak besar kali no. Kalau duduk tu bangun mula. Salah. Duduk tu bangun mula, ejah. Ai la yadhummu al-ithara bihi asy-syar'u. Tidak mencela akan ithar, melebihkan orang lain itu oleh syarak. Syarak tidak mencela perbuatan ithar tu. Tu tak apa lah. Ada pun contoh dalam sebut dalam kitab benda buat mana kita tidak dituntut mendahulukan orang lain. Contoh sohtam depan. Ada kosong. Kita tak apalah, silalah. Sebab pertama, buat ibadat ni kita tidak disunatkan ithar. Ibadat kita buat orang lain. Sedekah, tabung, tak apa awak hari ni awak Orang saya tak payah padahal kita boleh beri ke. Kita mendahulukan orang lain pada bab pahala bab ibadah itu lebih an hajatihi, lebih daripada hajat dirinya, li nafsihi, bagi dirinya, wa mamunihi, dan juga orang bawah tanggungannya. Ada harta dia lebih dah daripada keperluan dirinya dan keperluan orang tanggungannya. Yaumahu wa lailatahu, pada hari dan siang dan malam hari itu. Lagi wa an hajatihi wa kiswati faslihi, ay fadula an kiswati faslihi. Kiswati faslihi, kiswah ni pakaian musim. Fusul pakaian musim tu. Jadi zaman dulu dikira pakaian ni kena sesuai lah, kena ditajdidkan ikut musim panas, musim sejuk. Wa wafaidainihi, dan lebih daripada nak melangsaikan hutangnya. Fa in tasaddaqa okey, habis selesai itu. Maka fa in tasaddaqa bima yahtajuhu, adapun maka jika dia bersedekah, fa in tasaddaqa, jika dia bersedekah juga, bima yahtajuhu, dengan perkara yang dia berhajat, lizalika, pada tujuan demikian itu. Anak bini tak ada makanan, nafkah tak bagi, ke hutang tak bayar, pergi sedekah juga. Jawab haruma, hukumnya haram. Ni kena molek. Zuhud, jangan buat zuhud dalam masa yang sama kita melalaikan dan meninggalkan tanggungjawab. Nak zuhud atas diri boleh, tapi jangan kita libatkan orang lain yang tidak bersalah. Orang lain yang tidak tak mau zuhud dengan kita. Hak suami, hak isteri, hak anak-anak kena tunaikanlah. Kita tak mau makan lah, nak puasa sama. Dah anak bini kan nak puasa sama kita. Kalau dia mampu dia nak, tak apalah. Tapi dia menuntut hak dia, kena bagi nafkah, makan 2 kali sehari, pakai yang minuman. Okey. Mana tadi? Fa'in. Benda tu tulis apa? Wa'in. Lepas tu
haruma wa in malakahu. Apa tu? Haruma haruma wa in malakahu. Haruma apa tu benda? Ini benda tu. Wa in malakahu apa tu? Lepas tu mana tadi? Futuwa wa in malakahu al-akhidhu. Nampak? Wa in malakahu akhidhu situ. Situ akhidhu. Okey, tengok sini. Fa in tasaddaqa. Okay. Andai kata seseorang itu sedekah juga. Yang orang nak duit tapi dia sedekah kau. Hukumnya haram. Wa in malakahul akhidhu. Walaupun memilih akan pemberian itu oleh orang yang mendapat. Dia beri, katakanlah dia anak bini tak cara rumah, sedekah tak beri, dia beri ke orang tu milik dia tak? Milik dia. Wa in malakahul akhid. Orang yang dapat tu harta, walaupun harta haram dia sedekah, bila sedekah dah orang yang diberi tu menjadi, harta tu menjadi milik orang yang diberi. Ghayah wa in malakul akhid. Walaupun orang yang mendapat tu milik dia dah sebab beri. Alal mu'tamad, atas kaum mu'tamad. Okey. Jadi hukumnya haram. Bila beri dah tak boleh ambil balik. Dia tak beri, saya ambil mula. Dah milik dia dah, awak beri dah. Jadi dosa tu atas orang yang beri itulah. Kerana dia cuai pada tanggungjawab nafkah. Haruma tu malam yasbir. Ni kait dengan haruma. Haruma malam yasbir. Haram selagi mana tidak sabar. Huwa au mamunuhu, dia ataupun orang bawah tanggungannya, alal idaqati, atas kesempitan hidup. Itu jadi haram. Kalau dah haram, dia nak zuhud, soal anak dia pun nak zuhud, isteri pun nak zuhud, tak apa. Macam ahli keluarga Nabi, ahli bait Nabi kan, Nabi ajar supaya bersifat zuhud. Dan mereka redha. Tak ada benda. Nampak tak? Tak ada masalah. Wa ya'dhanu lahu, dan mereka ya'dhanu lahu, memberi izin kepadanya. Wa illa, jika tidak, sunnalahu at-tasadduqu, disunatkan baginya at-tasadduqu, bersedekah. Mana ni? Alal idaqah ma lam yasbir huwa aw mamunuhu alal idaqati wa ya'dhanu ay mamunuhu lahu. Orang yang bawah tanggungannya itu memberi izin. Wa illa ay wa illam lam yasbir. Wa illa ay wa illam lam yasbir bi an sabara. Jika tidak, ni hukum haram kan? Jika tidak, makna apa? Mereka sabar. Mereka sabar dengan kesempitan hidup, maka hukumnya sunnalahu, disunatkan baginya at-tasadduqu, bersedekah. Surah tu atas kan surah tu. Saya takkan hak Halabi mana? Hak lama kita ada. Berapa? 140. 140 mana atau 44. Okey. Wa mahallu i'tibari ziyadati
dan tempat diiktibarkan ziyadah itu ala dain, lebih daripada hutang. Dikatakan sunat tu benda yang lebih daripada atas keperluan nafkah diri, keluarga dan hutang. Dan hutang. Tepat yang diambil kira lebih atas hutang tu, idza kana dzalika syai'u yumkinu sarfuhu fihi, jika perkara itu, sesuatu itu boleh dia sarfuhu, dia belanjakan padanya, boleh dia belanjakan. La nahwu luqmatin wa raghifin, benda tu lebih pada nilai hutang, bukan seumpama satu suap pang atau satu keping roti. Hak tu benda gitu, orang tak tengok nilai gitu kan. Itu perkara yang mana boleh kita nak belanja. Orang ada ingat nilai, kalau satu suap pang, nilai apa? Nampak tak? La nahwu luqmatin wa raghifin, satu suapan ataupun satu keping roti. Qauluhu mimma Syarih rahimahullah wa mimma dzakarahu Syekh radhiyallahu taala anhu, dan daripada perkara yang disebut oleh tuan Syekh kita fi syarhi, dalam syarah pada sanusiahnya. Mana tadi daripada sifat-sifat yang tuan Syekh sebut dan disebut dalam syarah sanusiah bagi Syekh Sanusi sendiri. Habis wa arada bil ajaibi, dan memaksudkan oleh musannif dengan perkara ajaib itu, wallahu a'lam, dan Allah lah yang sebenarnya lebih tahu apa maksud dia. Itu jumlah muqtaridah tu. Arada bil ajaibi al karamati, itu karamah, kemuliaan, allati hiyal umurul khariqatu, iaitu perkara yang mencari lil adati, bagi adat. Habis. Wat taufiqu, apa makna taufiq? Khalqu at-ta'ati, mencipta ketaatan. Tuhan beri taufik, Tuhan cipta ketaatan, Tuhan buat ketaatan. Waqila, ada satu pandangan kata khalqu qudrati ta'ah, cipta kekuatan untuk buat taat. Yang tadi Tuhan mencipta taat tu sendiri, yakni Tuhan cipta kekuatan bagi hamba untuk buat taat fil abdi, pada diri hamba. Wallahu ta'ala bimannihi, Allah Ta'ala dengan mannihi, dengan kemurahan dia, anugerahnya, wa karamihi, dan kemurahannya, yuwaffiquna, dia memberi taufik kepada kita. Moga-moga Allah dengan kemurahan dan juga kurnianya memberi taufik kepada kita. Wa yuwaffiqu jami'a ashabina, dan memberi taufik kepada segala sahabat-sahabat kita. Wa ikhwanina, dan saudara-saudara kita. Wa ahbabina, dan kekasih-kasih kita. Bifadlihi, dengan kelebihan dia. Limuqtada amrihi, sesuai dengan tuntutan suruhannya. Wa nahyihi, dan juga larangannya. Beri taufik limuqtada, yuwaffiquna wa yuwaffiqu jami'an limuqtada. Tuhan memberi taufik kepada kita untuk kita buat apa yang dituntut oleh suruhan dan larangannya. Apa tak? Taufik pada membuat suruhan dan meninggal larangan. Bijahi, dengan kemuliaan akrami rusulihi, semulia-mulia rasulnya, wa ashrafi khalqihi, dan semulia-mulia makhluknya, sayyidina, penghulu kita, wa maulana Muhammadin, tuan kita, penghulu kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ala alihi, ke atas ahli keluarga baginda, wa sahbihi, para sahabat baginda, walhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillah rabbil alamin. Okay. Baca kat dalam pula. Qauluhu mimma dzakarahu syaikhu, daripada perkara yang menyebutkannya oleh syekh.
Ai al-musannifulah oleh musannif. Kasyukrillahi ta'ala, seperti bersyukur pada Tuhan. Ada sebut dalam syarah dia. Wa huwa ifraduhu ta'ala bithana'i. Apa maksud syukur? Mana tanya tak ni? Oh, sedang. Nak jawab kan ni sedang? Nak habis Syakawi dah tanya benda gitu. Orang syubhah sikit je tu. Dia kata tak boleh kata kita bersyukur pada manusia. Dia tak boleh kata apa? Terima kasih Allah. Sebab menyamakan dengan terima kasih Allah. Tak boleh kata kepada Allah. Kita tak boleh kata kita berterima kasih pada Allah. Kita kata kena bersyukur pada Allah. Syukur bahasa Arab Melayu. Apa maksud syukur? Syukur benda maksudnya? Terima kasih kau. Syukur kan terima kasih kau. Orang hak cakap tu Asy'ariyah hak kan Wahabi tak? Asy'ariyah. Apa jadi gitu? Sebab tak faham tu Asy'ariyah. Ngaji sifat 20 ada kau dia manggil lajuk. Terlajuk. Lajuk. Siapa tak boleh kata terus terima kasih pada Allah. Kononnya maknanya tak musyrik Kononnya tak musyrik. Kita tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi tak boleh kita kata terima kasih pada Allah. Kena kata bersyukur. Dah thank you Allah. Nak orang boleh tak? Thank you Allah. Boleh tak? Siapa pandai bahasa lain? Sejauh ke Banjar ke Cina atau benda Perancis ke? Boleh tak? Isu sama je. Dah benda gini. Tu kata mengarut belaka. Jadi banyak benda. Orang tak jawab begitu. Apa hukum cak thank you Allah? Tak boleh juga apa? Ahlan wa salam. Salamun la nabtaghil jahilin. Itu je lah. Salamun alaika la nabtaghil jahilin. Wa huwa ifraduhu ta'ala bithana. Ya kadang benda gini tak payah dalil. Jawab gitu je. Jawab gitu. Kalau terima kasih Allah tak boleh, thank you Allah boleh ke tak? Wa huwa ifraduhu ta'ala bithana'i, iaitu mengesakan Allah pada pujian alaihi ke atasnya. Wa ru'yatu an-ni'ami minhu, melihat nikmat-nikmat daripada Allah fi tayyin niqami, pada lipatan an-niqami. Lipatan apa nama nikmah, bala-bala dan ujian-ujian. Dalam bala dan ujian itu kita melihat nikmat Allah di situ. Nampak? Dalam bala dan ujian Allah itu kita melihat nikmat Allah di dalam itu. Cukup. Hak nikmat nampak nikmat mudah. Hak bala nampak nikmat payah. Wa minha, dan di antaranya niqami jamak niqmah. Jamak niqmah. Okey. Jadi kemudian kata musannif rahimahullah, wa minha al-futuwah. Al-futuwah. Dan di antaranya ialah al-futuwah. Apa dia futuwah? Hiyal i'radu, iaitu berpaling, an mutalabatil khalqi, berpaling daripada meminta-minta, menuntut-nuntut dengan makhluk, bil ihsani ilaihi, dengan melakukan keihsanan kepadanya, dengan cara melakukan keihsanan kepadanya. Futuwah ni ini orang yang makna kalau ikutnya di sini, kalau dari segi makna futuwah,
orang kegaguhan, gagah. Gagah. Walau ahsana ilaihim bi anna kullan minan ihsanihi ilaihim wa isa'atu lahum makhluqun. Jadi dia dalam bahasa Arab sebut apa? Kejantanan. Jantan. Wah. Jantan. Ataupun dipanggil muru'ah, futuwah muru'ah. Kalau dalam bab gagah, futuwah ni keremajaan, kejantanan. Itu futuwah. Dan juga masuk dalam itu muruah, orang yang mempunyai maruah yang tinggi. Itu antara sifat-sifat yang terpuji, iaitu berpaling daripada memohon dan meminta kepada makhluk dengan cara ihsan ilaihim. Kita berbuat baik kepada mereka, tak kira mereka buat jahat ke, kita tetap gagah dan kemas dengan buat baik pada mereka. Walau ahsana ilaihim, kalau dia melakukan ihsan, kebajikan kepada mereka. Li'ilmihi, kerana tahunya, kerana seseorang itu tahu bi anna kullan min ihsanihi, setiap daripada kebajikan dia kepada mereka, wa isaatuhum anna kullan wa isaatihim dan kejahatan mereka kepadanya makhlukun lillahi ta'ala. Gitu. Jadi dia tidak meminta-minta kepada makhluk bil ihsani ilaihi, dengan buat kebajikan kepadanya. Nak minta makhluk buat baik ataupun balas baik, tak. Dia orang ada maruah diri. Jadi futuwah boleh kita kata dengan muru'ah lah sini tak. Mana dia tak akan minta. Walaupun dia buat baik kepada mereka, aku tolong dah mu. Tolong tak aku. Tak. Kalau tak kena saya, Datuk tak boleh naik. Contohlah. Kalau tak kena saya, nampak tak boleh duduk sini. Contoh. Lepas tu minta balasan. Ataupun kenapa? Orang buat jahat ke dia. Dia tak ada minta apa-apa. Kenapa? Dia tahu kebaikan dia kepada orang dan kejahatan orang kepadanya makhluk Tuhan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ni salah kot ni. Ta'malun ni tak lama sini. Wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta kamu dan mencipta apa yang kamu buat. Falam yara li nafsihi, maka dia tidak melihat bagi dirinya ihsanan, kebajikan. Kalau dia buat baik, orang tak nampak kebajikan dia. Dia buat baik tak ingat. Nisyanul minnah, melupakan pemberian atau kebajikan dia. Dia buat baik, dia dah ingat dia buat baik. Tu nak. Ni dia ingat jumpa, ingat balik, cerita balik kisah 20 tahun dulu, 10 tahun dulu. Ingat tak masa susah tu aku tolong mu? Ingat masa motor tu mampu aku mari, macam-macam. Masa lapar aku belanja mu ayam sokong. Kalau cerita nak nostalgia ada benda, tapi tujuan cerita untuk ukit. Jadi apa nama ni? Patutnya tidak begitulah. Jadi tidak lihat pada dirinya ihsan. Ni kata jangan biar nampaknya diri apa? Slogan tu buat ni. Jangan sekali melihat diri. Jangan merasa ada dirimu, betul? Tak ingat tak? Mana? Ada tu dia punya tu. Dia padang jangan merasa ada diri yang masa dia. Tu setakat sebut je. Ni praktik ni. Ni praktik kata jangan biar ada diri ni. Kita buat kebajikan, kita nak nampak kebajikan tu kita buat. Apa tak?
Kita tolong orang, kita dah nampak perbuatan tu kita tolong orang. Allah Ta'ala yang membuatkan semua. Jadi kita, orang nak puji ke, orang puji ke, kita tak kisah. Hak tu baru betul. Ni sekadar cakap. Akhirnya, belilah buku saya. Mahal dia. Tak ada orang beli? Tak ada beli? Jadi jangan tengok pada dirinya ihsan hatta yatluba alaihi, sehingga yatluba alaihi, dia menuntut atas sebab balasan ihsan itu jazaan, balasan. Dia buat baik orang, jangan tengok baik dia tu tak sah. Bila tengok dia kan sebab nak tutup lah. Ingat dak dulu waktu gini awak susah tolong saya nak minta tolong ni. Apa? Oh payah lagi ni dak. Kadang hak ni kita nak guna. Buat baik orang kadang gini. Nak guna pada satu masa tak guna. Sama macam cerita Cina tu. Cerita Cina kan kungfu terselamatkan. Saya tidak akan lupakan kebaikan tuan. Lepas lagi jumpa musuh pula, kawan ni tolong. Saya kena balas. Tak salah tu, tapi makam biasalah. Makam kungfu namanya. Makam kungfu. Tu senang pergi kedai siang cari kuih tiaw kungfu. Hatta yatluba alaihi jaza walam yara lahum isaatan, dan dia tidak lihat bagi orang ramai itu kejahatan, hatta yadhummahum, sehingga dia nak celik orang buat jahat pun dia lupa. Biarlah kisah lama, tak ingat. Ni payah kat ni kadang kita senang dah, besar dah, tua dah, gaji besar dah contohnya, ingat lagi orang buat jahat, ingat lagi. Boleh cerita pula autobiografi kejahatan orang ni. Salah tak salah, tapi makna makam tu tak sampai lagi lah. Tak sampai lagi lah. Jadi orang buat jahat dah ingat. Biarlah orang lepas-lepas lah. Dah ingat dah siapa buat kita ni. Hatta supaya tidak melihat bagi mereka kejahatan yang dapat dia celikan alaiha. Illa, ada semua, kecuali lah ayyakuna asy-syar'u huwa alladhi amara bi dhammihim, syarak itu yang menyuruh dengan mencela mereka, au mu'aqabatihim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mencela mereka atau mu'aqabah, membalas mereka. Luqman, jangan sampai ternampak adanya diri. Istilah dia, jangan sampai ternampak adanya diri. Sekadar jangan sampai sebut mulut je. Tangan ni siapa? Ini tangan siapa? Tangan kita. Bukan, kita tak ada tangan. Badan ni kita, badan siapa? Kita tak ada badan. Cakap gitu. Cakap je lah. Ni bagi kalam ni. Okey. Jadi fayaf'alu, bila begitu orang tadi, kecuali syarak suruh keji atau suruh balas balik, maka fayaf'alu dzalika imtithalan lima amara bihi, dia melakukan demikian itu kerana patuh dan ikut pada apa yang syarak suruh, li ajlil qiyami biwazifati taklif, untuk melaksanakan tuntutan wazifah, tanggungjawab taklif. Kalau orang buat salah, buat dosa, buat ni, kena tunaikan. Ada hak yang perlu ditunaikan, ada kezaliman yang perlu dipulangkan. La ta'azzuzan, bukan kerana nak bangga diri, nak tinggi diri, bukan. Buat kerana syarak suruh, bukan kerana nak megah dan angkat diri, bukan. Wa takabburan, dan bukan kerana takabbur alaihim, ke atas mereka. Okay. Qala Abul Hasan Asy-Syadzili, Abu Hasan jadi kata apa? Akrimil mu'minina walau kanu usatan, muliakan orang mukmin walaupun mereka tu ahli maksiat, li rabbil alamin, bagi Tuhan sekalian alam. Lagi mana dia beriman, dia melayak mendapat wilayah, layak mendapat kedudukan di sisi Allah sebab dia mukmin. Muliakan. Wazjurhum, dan larang, tegahlah mereka. Wazjurhum, tegahlah mereka. Mereka buat salah, buat silap tu kena tegah.
rahmatan bihim, kerana rahmat dengan mereka, takut mereka dapat dosa, terjumus dalam neraka. Bukan tegur, la ta'azzuzan, bukan kerana besar diri, wa takabburan, dan juga takabur, bukan kerana megah dan takabur, alaihim, ke atas mereka. Kata Syekh Abu Hasan Syazili lagi, falau kushifa, kalaulah dikasyafkan, diangkatkan, an nuril mu'min, daripada cahaya orang mukmin al-asi, kalau Tuhan angkat hijab dan lihatkan cahaya orang mukmin yang buat maksiat tapi mukmin, la tabaqa ma bainas samai wal ard, nescaya akan tutup, tabaqa la satara, akan memenuhi dan menutup langit dan bumi. Maknanya cahaya keimanan orang buat maksiat sekalipun besar dia, luah. Fa kaifa binuril mu'min, bagaimana kalau dengan cahaya orang mukmin al-muti', yang taat. Kalau mukmin asi pun cahaya tu penuh langit bumi, orang mukmin yang taat lebih lagi. Wal futuwah a'la rutbatan, a'la jadi tamyiz tu, a'la rutbatan min musalamah tak, minal musalamati. Musalamah ni makna biar, ai mutarakah ni biar. Biar dah, ataupun kita maaf dan biarkan. Jadi futuwah ni lagi tinggi kedudukan. Bi antara, dengan bahawa kamu melihat, annalaka ihsanan, bahawa bagi kamu itu ada ihsan, alaihim, kita pernah buat baik kepada mereka. Tara anna laka ihsanan wa anna alaihim isaatan, dan mereka, daripada mereka ada kejahatan, mereka buat jahat. Kita nampak kebaikan kita dan kita nampak kejahatan orang, tapi wala tu'akhidhuhum bil isaati, tapi kita tidak balas mereka dengan kejahatan, dengan sebab jahat mereka kita tak balas. La tu'akhid makna tidak ambil kisah, kita tidak mengambil, yakni tidak mengambil balas, tidak mengambil kisah dengan kejahatan. Wala tatluba minhum jaza'al ihsan, dan kita tidak meminta daripada mereka balasan ihsan. Itu musalamah. Kita biarkan orang buat jahat atau kita buat baik pada dia, kita tahu kita ada buat baik, kita ingat buat jahat tapi kita biar aja. Itu musalamah. Futuwah ni bi khilafil futuwah, lain dengan futuwah. Fa innahu la yulahazu, kerana itu tidak dimulahazah, tidak ingat dan tidak terlintas pun. Yulahazu anna lahu fa innahu jadi fa innahu, baca yulahizu boleh. Fa innahu la yulahizu, kerana seseorang itu tidak memandang pun annalahu ihsanan, bahawa dia mempunyai kebaikan ke atas mereka, wala anna minhum isaatan, dan tidak melihat daripada orang ramai itu kejahatan, kama maro, lagi tinggi lah. Futuwah ni hak buat baik dah ingat, hak orang buat jahat pun dah ingat, dia maaf je. Musalamah dia ingat apa kebaikan dia, apa kejahatan orang, tapi dia lepaskan. Jadi darjat futuwah a'la rutbatan. Qauluhu al-karamati, karamah itu jam'u karamatin, jamak kepada karamah, kemuliaan. Wahyal amrul khariqu lil 'adati, iaitu perkara yang mencari adat. Ka wad'il barakati fit ta'ami, seperti meletakkan keberkatan pada makanan. Makanan tu jadi berkat. Awil libasi, atau pakaian. Hatta yakthura al-qalilu, sehingga jadi banyak yang sedikit. Wa yakfi al-yasiru, dan cukup yang sedikit. Hak sikit jadi banyak, hak sikit jadi cukup. Wa ka tayassuri. Tayassuri tak? Ke taysir? Tayassuri ya.
katayassuri darahima, seperti mudahnya dapat dirham-dirham, wadananira, dan duit dinar, au kilaihima, ataupun kedua-duanya, au ghairi dzalika, atau selain daripada demikian itu, mimma tad'u, daripada perkara yang tad'u ilaihil hajatu, yang berhajat kepadanya. Itulah contoh lah tu. Karamah ni benda hak Tuhan nak tunjuk pelik ni banyak. Okay. Lakin, namun la yang bagi, tidak sayugia, la yang bagi kama qala al-musannifu, sebagaimana kata musannif, la yang bagi lil mu'mini, bagi orang mukmin, an yaqsidal karamati, dia mengkosakkan karamah bi syai'in min ta'atihi, dengan sesuatu daripada ketaatan dia. Tak patut gitu. Boleh nak minta tapi tak patut. Mana nak minta tu darjat dah tinggi lagi ya. Tak, beramal. Apa nak beramal ni? Nak beramal ni supaya boleh jalan lipat bumi. Nak buat beramal ni buat apa? Supaya jadi mulut masing. Nak beramal ni buat apa? Macam-macam. Buat taat, nak karamah, nak balasan pada Tuhan lah. Jadi tak sayugia minta mengkosakkan karamah daripada sesuatu ketaatannya. Wa illa, jika tidak, jaga-jaga kena molek, dakhala alaihi syirku, masuk atasnya syirik. Syirik asal situ. Asyirkul khafi, syirik khafi pula. Buat taat nak sesuatu. Buat taat nak sesuatu yang berbentuk balasan duniawi. Nak buat taat nak sesuatu bentuk balasan duniawi. Kalau bahasa ukhrawi, hak Tuhan tetapkan tu tak apa. Contoh apa? Mana pahala Tuhan bina baginya baitan fil jannah, man taraka mira'an wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fil a'lal jannah. Barang siapa yang meninggalkan berdebat dalam keadaan dia tu pihak yang benar, Tuhan akan bina baginya syurga, rumah di tengah syurga. Tengah syurga. Jadi kita apa-apa amalan lah. Amalan ni fadilat gini-gini. Kita buat taat kerana dapat fadilat tu. Adakah syirik khafi? Itu tak syirik khafi. Tapi makam dia makam tak samalah dengan orang buat kerana redha tu. Ni buat kerana nak benda hak betul duniawi. Betul duniawi. Okey. Jadi dibimbangi bahawa masuk ke atasnya asyirkul khafi. Syirik khafi. Jadi kena faham molek benda ni. Kalau jenis puak-puak tu kata tak boleh semayang kerana nak pahala syirik. Semayang kerana nak pahala syirik. Semayang kerana nak dapat bidadari syirik. Semayang kerana nak dapat syurga syirik. Habis syirik. Akhirnya apa nak buat? Daya semayang. Semayang nak dapat syurga syirik. Jadi akhirnya daya semayang. Tengok. Patutnya semayang lah. Tak payah niat nak dapat syurga. Tapi letih. Jadi tak mau letih-letih ni. Makrifat ni biar jangan letih dia kata. Letih ni golongan tariqat. Golongan tariqat ni letih dia kata. Okey. Jadi bimbang masuk ke atasnya syirik khafi. Wa mukira bihi, dan dia terperdaya dengan dia. Tu bahaya. Minta karamah-karamah. Buat jadi, nak jadi. Minta ustaz mayang ajak sikit, jadi. Tak buat ni sikit, tolong baca doa sikit, jadi. Akhir-akhirnya dia pun, aku ni wali dah aku. Wal'iyadu billah, dan minta berlindunglah dengan Allah Ta'ala. Fahadha min jumlati ma yajibu 'alal muridi. Ini daripada himpunan perkara yang wajib atas murid, ayusaffiya, bahawa dia mentasfiyahkan, membersihkan, minhu, min ma yusaffiya apa? Ma yajibu, min jumlati ma yajibu 'alal muridi an yusaffiya minhu
batinahu, akan batinnya. Patut sucikan diri. Seorang murid mesti menyucikan diri inda zikri, ketika menyebut kalimat tauhid, kalimah tauhid. Nampak tak? Sebut kalimah tauhid tu. Wirid banyak ni, banyak ni, banyak ni. Jangan tengoklah nak karamah ni, nak dapat darjat ni, nak dapat ni. Patut murid dia kena suci. Kalau lekat situ, darjat dia tak boleh naik tinggi. Situ je lah. Itu bukan maksudnya apa nama ni jadi apa nama ni tu, tapi sekadar tu je lah. Selagi mana batin dia itu terlekat dengan buat ibadat kerana ada matlamat. Nampak tak? Ni betul. Tasawuf betul gitulah. Ni kalau siap cukup 1000 kali, okey, awak telah dapat naik ke darjat gold. Lepas gold apa? Diamond. Macam MLM pula. Tak ada lagi buat tak? Ada ke? Anda banyak idea pelik-pelik. Ada nak buat. Ada yang sesat nak buat gitu tak? Dah buat lagi? Ya ada. Pekat ni lepas tu mari jumpa Tok Syekh atau Tok Syekh Wih ni pula. Dia tadarus pada zikir memang ada. Itu dah ada dalam konsep tarikat dia lah. Tapi maknanya letakkan hak ni, awak makam ni sekarang ni, naik makam tinggi lagi sikit. Dan dalam makam ni awak buat ni, awak akan boleh buat ni. Contohlah, contoh. Jadi waktu tak ada gitu ni. Ada pun talqin zikir, lepas habis zikir ni dia beri zikir lain pula, zikir lain, waktu memang ada. Itu memang ada. Kita atas-atas perjalanan sebahagian tarikat adalah begitu. Tapi tidak mengatakan hak ni dah dapat sampai darjat ni, hak ni boleh buat ni dah. Awak ni tak boleh lagi ni nak berobat orang ni, tak sampai dah lagi. Nak zikir orang. Ataupun awak boleh berobat orang perempuan hak nombor 50 ke atas. Hak 40 tak boleh lagi. Belum kuat iman, dia kata. Kerana masih nampak adanya diri. Okey ya. Dia kata yang bidzalika, dengan sebut kalimah tauhid tu. Contohlah kalimah tauhid oleh lah. Ridha maulahu, ridha Tuhannya. Itulah pada ridha maulahu. Lagi wa kashful hijabi an ainai qalbiya, ainai lah. Ke ainun. Dan mengangkat hijab daripada mata hati. Angkat hijab daripada mata hati bukan jadi kasyah. Kan kasyah dunia ni kita tengok ni renung, buat benda malang ni. Jadi student takut lah. Ada kot style gitu kok. Eta malang ni. Eta baik khabar malang. Apa eta ada ingat ngapai? Eta dak lacur ni buat apa ni? Contoh. Kasyaf, angkat hijab daripada mata hati. Angkat hijab pada mata hati dengan makna dia dapat melihat perkara pada hakikatnya. Dunia itu fana, akhirat itu kekal. Benda bukan makna dapat kasyaf tahu hati orang. Hak tu benda kecil je. Boleh jadi Tuhan beri kurnia tu bukan benda tak ada, benda tu ada, tapi bukan itu matlamatnya. Kasyaf hijab mata hati ni mengetahui hakikat dunia itu fana, akhirat itu kekal, maka dia berusaha untuk mengejar akhirat. Ni tadi sifat-sifat yang menyebabkan hasilnya pada tindakan dia itu dia berloba pada akhirat dan zuhud pada dunia. Benda hak salah dia nampak salah, benda hak betul nampak betul. Payah zaman sekarang fitnah. Benda hak salah nampak salah, hak betul nampak betul. Kadang benda hak salah nampak betul, hak betul nampak salah. Makna mata hati dia tak nampak lagi. Hak tulis sana pun ada orang. Tak tahu fikiran ni, tak tahu. Ustaz kata ke saya, tak tahulah. Tak kenal pun, saya tak kenal pun awak. Ya? Habis. Kalau padang kau tidak malu Ustaz, Ustaz kena padang.
Halo doktor, insya-Allah. Uguk itu, uguk pula. La haula wala quwata illa billah. Okay. Ni orang ni mana? Orang belajar kau ni. Orang ngaji kau ni. Ada ilmu asyairah kau ni. Orang pondok ke orang ngaji ni. Apa jadi gitu? Tengok balik hati. Ngaji dengan tujuan apa? Patutnya senyap tak ya tu dah. Okey, habis. Wat-taufiqu qawluhu wat-taufiqu ay syar'an. Taufiq pada istilah syarak. Amma lughatan, istilah syarak lagi dia akan sebutlah apa maknanya. Khalqu ta'ah atau khalqu qudrati ta'ah. Adapun pada lughah, fahuwa ta'lifu baina syai'aini. Ta'lif kita panggil jelira. Serasi dan berjelira antara dua perkara. Baina syai'aini fa akthar. Antara dua dan lebih dia serasi dan mesra dan jelira. Qawluhu khalqu ta'ati. Hadha ta'rifu imamil haramain. Ini ta'rif imam haramain. Khalqu ta'ah. Taufik tu Tuhan buat taat tu. Wa huwa aula, dan itu lebih aula. Mimma ba'dahu, lebih aula daripada selepasnya. Pandangan ta'rif yang selepasnya al-mansubi mimma ba'dahu, al-mansubi yang dinisbahkan lil Asy'ari, bagi Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi khalqu qudrati ta'ah tu ta'rif Imam Abu Hasan Asy'ari. Khalqu ta'ah ta'rif Imam Haramain. Satu kalimah je beza. Kenapa ta'rif Imam Haramain ni lebih aula? Li'annahu ma'khudhun minal wifaqi. Kerana dia ambil daripada kalimah wifaq. Taufik daripada wifaq. Taufik daripada wafaqa wifaq. Wifaq keserasian. Fayakunu, maka jadilah khalqu ma yakunu bihil abdu, ciptaan, mencipta ma yakunu bihil abdu muwafiqan, mencipta apa yang dengannya jadilah hamba menepati lima talaba minhu syar'u, mencipta apa yang dengannya hamba menepati kepada apa yang dituntut daripadanya oleh syarak. Okey. Jadi nampak tak tu? Bila begitu lebih aula, kenapa? Kerana taufik diambil daripada wifaq. Okey. Daripada wifaq. Maka apabila kita kata Tuhan, seseorang itu Allah Ta'ala memberi taufik kepadanya, apa maksud? Tuhan mencipta perkara yang hamba itu menepati bagi apa yang dituntut oleh syarak. Okey. Bila begitu, wal muwafaqatu, muwafaqah itu khalqu ma yakunu bihi al-'abdu muwafiqan lima talabahu min syar'. Wal muwafaqah mubasyaratan, itu mubasyarah. Muwafaqah mubasyaratan, imma takunu innahu, wal muwafaqah mubasyarah ke? Mana kata gini, muwafaqatu muwafaqah. Okey, wal muwafaqatu, dan bermula muwafaqah tu menepati itu mubasyaratan, yakni secara mubasyarah, secara langsungnya. Muwafaqah itu secara mubasyarahnya innama takunu, hanya senya berlaku dia binafsi ta'ah, dengan ketaatan tu sendiri.
Okey. Menepati tu. Kita kata menepati. Tepat tu mubasyarah. Bila satu tu menepati tu, bila kata menepati tu hanya berlaku dengan diri ketaatan. Baru kita menepati. Okey, sekarang ni dia kata perbuatan fayakunu khalqu ma yakunu bil abd muwafiqan lima talaba syar'. Tuntutan syarak. Okey, apa yang Tuhan cipta? Menepati tuntutan syarak. Jadi apa yang Tuhan cipta ni? Benda taat ke? Ma khalaqallahu. Apa yang Tuhan cipta pada diri hamba tu muwafiqan lima talabahu syar'u. Menepati apa yang Tuhan syarakkan. Contohnya Tuhan syariatkan semayang. Tuhan cipta perbuatan semayang pada hamba. Jadi perbuatan semayang tu menepatilah, muwafaqahlah dengan tuntutan. Jadi dia itu berlaku dengan diri taat, iaitu sembahyang, perbuatan sembahyang. La bil qudrati alaih, bukan mampu buat. Mampu buat tak? Bukan menepati, bukan regu dia. Harap. Jadi yang menepati dengan tu suruhan tu ialah sendiri sembahyang, bukan mampu sembahyang. Mampu sembahyang tak ada lagi. Harap. Jadi yang menepatinya ialah taat tu, menepati apa yang Tuhan tutup. Ni muwafaqah ni. Jadi muwafaqah berlaku pada diri nafsi ta'ah, bukan berlaku pada mampu buat taat tu. Boleh tak? Lal bi qudrati, bukan dengan qudrati alaiha. Itu sebab tu lebih aula takrif mahramai. Wali anna, dan dari kerana li anna khalqal qudrati, mencipta kudrat itu ala ta'ati, atas ta'at itu, mencipta kudrat atas ta'at mawjudun fil kafiri, ada pada diri orang kafir. Orang kafir ada tak kemampuan buat taat? Orang kafir ada tak kemampuan buat taat? Ada. Dan orang kafir dapat taufik tak? Ada. Sebab itu takrif lebih aula. Ma'a annahu ghairu muwaffaq, walhal orang kafir ni ghairu muwaffaq, tidak diberi taufik. Jadi itu zahirnya begitulah. Macam mana kita nak tolong jawab ke Syekh Abu Hasan Asy'ari pula? Wa ujiba, dan dijawab an hadza, daripada iskal ini, bi annal qudrata, bahawa kudrat tu hiyal aradu. Kudrat tu kan arad, sifat al-muqarinu lit-ta'ati, sifat yang menyertai bagi taat. Kudrat yang dimaksudkan sini ialah arad yang menyertai ketaatan. Wa dzalika ghairu mawjudin fi al-kafiri, itu tak ada di sisi orang kafir, li adami wujudit ta'ati, kerana tak ada taat minhu daripadanya. Jadi kudrat ni makna kudrat masa buat taat. Masa buat taat kudrat tu. Jadi masa buat taat ada tak kudrat orang kafir? Tak ada, sebab dia buat taat. Kudrat diri dia tu adalah. Nampak? Jadi betul juga kata Imam Abu Hasan Asy'ari. Walaisal muradu biha, bukan yang dimaksudkan dengan kudrat ni ialah salamatul asbab, selamat asbab. Ada kemampuan diri, ada anggota, ada ni, bukan maksud tu. Itu salah satu makna kudrat, salamatul asbab. Kama fahima al-mu'taridu, sebagaimana faham oleh golongan yang membangkang perkataan Imam Abu Hasan Asy'ari. Okey, habis. Wali nudrati, dan kerana nudrati taufiqi, kerana kejarangan dan kejarangan, kerana jarangnya taufik itu, lam yadhkur, lam yadhkur, maka tidak menyebut, lam yuzkar, faedah dah sisa. Kerana taufik ni satu benda yang jarang, lam yuzkar, maka tidak disebut fil Qur'anil Karim, dalam Quran Karim, bilafzihi, dengan lafaznya, wa ma'nahu, dan maknanya. Jadi kerana benda ni benda yang jarang, dia yang suka, yang kadang-kadang berbayang Tuhan, maka tidak disebut lafaz dalam Quran dan maknanya, illa, kecuali fi qaulihi ta'ala,
Tak banyak kalau ada. Tak ada kecuali, makna ada tapi tak banyak. Kecuali pada firman Allah Ta'ala, wa ma taufiqi illa billah. Tidak adalah taufik aku kecuali dengan Allah Ta'ala. Wa amma fi ghairi hadhihi al-ayati, adapun selain ayat ini, fal muradu bihi, yang dimaksud dengan taufik. Taufik dalam ayat-ayat lain kalau ada ayat dalam ayat Quran lain kalau ada lafaz taufik itu maksudnya al-ulfah, rasa taufik dengan maksud mesra, keserasian, wal mahabbah, dan juga kasih sayang. Lal makna istilahi al-muradu huna, bukan makna istilahi yang dikendaki di sini. Ada pun makna taufik dengan makna ni ada seayat, wa ma taufiqi illa billah. Habis. Qauluhu, mana ni? Wa ikhwanina, dan saudara-saudara kami. Ai fil iman, saudara dalam keimanan. Wa ahbabina, ahbab jam'u hibbin, jamak hibbin bi kasril ha. Hibbin bi makna mahbub, dengan makna mahbub. Au muhab, bukan? Au makna al-muhib. Hibbin dengan makna mahbub, au muhib, ataupun orang yang mengasihi. Muhibbina, orang yang kasih kepada kami. Ahbabina dengan maksud mahbub, yang dikasihi, ataupun muhib, yang mengasihi kami. Qauluhu bi fadlihi, jadi mahbub mana orang yang kami kasihi, muhib tu orang yang mengasihi kami. Bi fadlihi, dengan kelebihan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan. Ai ihsanihi, dengan ihsan Tuhan. Qauluhu li muqtada amrihi, bagi apa yang muqtada amrihi, tuntutan suruhan Tuhan. Ai lima yaqtadihi, iaitu menurut apa yang menuntutnya oleh arahan Tuhan. Apa yang Tuhan arah itu, Tuhan tuntut daripada amrullah ialah at-ta'atu, wa huwa at-ta'atu. Wa nahyihi, dan juga larangan Tuhan, wa huwa tarkul ma'siyah, iaitu meninggalkan maksiat. Wa nisbatul iqtidai ila dhalika, dan nisbah iqtida ma yaqtadi, yaqtadihi amruhu, iqtida amal. Iqtida amal tu faham tak? Nisbah iqtida nisbah pada mana? Nisbah pada amrun. Ma yaqtadi li muqtada amrihi, bagi tuntutan suruh. Au nahyihi, tuntutan larang. Jadi tuntutan tu nisbah pada amrun wa nahyu. Itu majaz akli. Sebab siapa yang suruh dan siapa yang tuntut, siapa yang larang? Allah. Bukan suruh tu larang, bukan larang, bukan suruh tu suruh, bukan larang tu larang. Allah yang suruh. Nampak tak? Ini mudah je ni. Majaz. Qauluhu bijahi, dengan kemuliaan. Ai biqadari sayyidina, dengan biqadri sayyidina, dengan kedudukan penghulu kita Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ata bidzalika, dan musannif mendatangkan dengan demikian itu mana? Memohon dengan jah Nabi itu, li hadithi, berdasarkan hadis. Hadis tu sebut apa? Tawassalu bijahi, tawassullah kamu dengan kemuliaanku. Fa inna jahi indallahi azim, kerana kemuliaanku di sisi Allah itu besar. Sini dah letak takhrij ada? Ada? Sini ada. Dicari-cari ya. Tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Hadzal hadis la asla lahu. Tengok tu. Ni ka fa inna jahi indahu azim.
khulasah hukum kata ni Albani ni kot, batilun la asla lahu. Batilun la asla lahu. Hukum hendak sah. Fa idza sa'altumullah fas'aluhu bijahi. Ini maudhu' pula. La yasih. Nampak gitu belaka tu? Maudhu' la yasih, kadhibun maudhu'. Tak ada nampak. Okay. Jadi ini kena tengok pada ahli hadis lah, rujuk takut ada syadid dhaif ke apa ke. Jadi makna ini di atas dasar bukan hadis lah. Disebut ni pun cuma musannif katakan menyandarkan juga, sebab ada riwayat lah, walaupun bukan hadis. Jadi bila kata li hadisi, kita tanggung atas dasar umum lagi lah. Hadis itu termasuk qaul sahabi ataupun qaul tabi'in. Kerana jadi tapi ada pun sandaran pada diri Nabi ni, nampaknya ramai kata bukan, tak sabit lah daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam. Tengok baliklah kalau takhrij dia. Okay. Qala wa hadha akhiru, kata Imam Syarqawi rahimahullah, wa hadha akhiru ma tayassara jam'uhu. Inilah apa yang mudah, himpunannya, ma tayassara jam'uhu, apa yang dipermudahkan himpunnya, ala syarhi, atas syarah al-Hudhudi, Imam Hudhudi, ja'alahu Allahu khalisan, maka Allah Ta'ala jadikannya ikhlas, liwajhihi, kerana bagi redanya sahaja, wa nafa'a bihi, dan Allah Ta'ala memanfaat dengannya, kama nafa'a bi usulihi, sebagaimana Tuhan bermanfaat dengan usulnya. Dengan usulnya, sama ada syarah al-Hudhudi ataupun matanya Imam Sanusi. Manfaat tu memang Allah memberi manfaat yang besar sangatlah. Maka kata Syekh Abdullah al-Syarqawi kita, moga Tuhan pun beri manfaatlah juga kitabnya. Innahu karimun jawadun. Kerana Allah Ta'ala lah, dialah yang maha karim, maha pemurah, dan juga dia al-jawad, yang maha mengurniakan, menganugerahkan. Samalah tu maha mengurniakan dan menganugerahkan. La yakhibu, la yukhayyib, la tukhayyib amali. La mana ni? Khaba. La yukhayyibu, dia Tuhan tidak, la yukhayyibu man qasadahu, dia tidak mensia-siakan, menghampakan orang yang mengqasadkannya, wal taja'a ilaihi, dan kembali kepadanya. Tuhan takkan sia-siakan orang yang mengqasad datang dan untuk meminta kepadanya. Habis. Wa kana al-faraghu, dan adalah selesai, min taswidiha, pada taswid, makna pada menulis lah, menulis, menyoreknya, coretan kan, menulisnya ini pada bila? Yaumal Jumu'ati, pada hari Jumaat, al-mubarak, yang mulia, li 13 baqiyat min syahri Ramadan, 13 Ramadan, 13 Ramadan al-mu'azzam, syahrul Ramadan al-mu'azzam, min syuhuri sanah, daripada bulan tahun 1194. 1194, 13 Ramadan 1194. Sama je tak? Situ tak? Kemudian kata dia, dia baca tu yaumul Jum'ah arba'atan, arba'atan wa tis'ina wa mi'atan. Tak baca ni, arba'atin, li arba'atin wa tis'ina wa mi'atin wa alfin, bagi
29 sama je. Alfun mi'ah 94. Tulis balik. Tulis ni tulis kau kan. Sanah lisanati arba'atin wa tis'ina wa mi'atin wa alfin. Dia boleh baca, nak tulis alfin wa mi'atin wa arba'atin wa tis'in pun boleh. Sebut 1194 boleh, ataupun arba' selawat wa azka tahiyyah, dan semulia-mulia tahiyyah. Ala yadi jami'aha, di atas tangan orang yang menghimpunkannya, afqaril ibad, sefakih-fakih hamba, ila maulahu, kepada tuannya, al-karim, yang maha pemurah. Siapa dia? Abdillah bin Hijazi Asy-Syarqawi, Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi, moga Tuhan ampunkan baginya dan bagi kedua ibu bapanya, wali jami'i masyaikhihi, dan bagi sekalian guru-gurunya, wal muslimina, dan para umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sedekahkan Fatihah kepada pengarang Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, kepada Syekh Al-Hudhudi dan Imam Sanusi, wa ala ulama'illahi salihin wa awliyaihi, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wal muslimin wal muslimat wa man asda ilaina ma'rufan syai'un lil, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azim wa ta'at syai'un lana lahum. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.